kita akan press conference bersama dengan media dan pengusaha-pengusaha restoran. Diorang yang berakhir untuk meluahkan perasaan mereka daripada COVID pertama hinggalah fasa yang ketiga sekarang lah. Okey, diorang akan meluahkan perasaan diorang untuk menyatakan apa yang kerajaan perlu bantu dan apa yang diorang buat dan apa situasi semasa sekarang diorang ni. Okey, jangan lupa subscribe Kimi channel untuk support diorang juga, untuk support geng-geng kedai makan ni. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zawawi daripada Pak Un Nasi Ayam mewakili TR&Co, iaitu Terengganu Restaurant and Cafe Owner. Kita seramai 100 orang pengusaha kedai makan hari ini ingin merayu kepada kerajaan negeri atas permohonan kita untuk dine in ataupun makan di kedai, kerana kita semua sudah di tahap yang kritikal. Hampir 80% sale kita drop, hanya tinggal 20% untuk kita menampung sewa, kos-kos lain yang kalau kita fikir logik 20% tak mampu untuk kita tanggung semua tu. Jadi saya menggesalah kerajaan serta KKM membenarkan pengusaha kedai makan khususnya di negeri Terengganu, membenarkan kita semua berniaga dan boleh dine in di kedai makan. Okay, saya sendiri pun pada sebelum ini telah dihalau secara terhormat di kedai lama saya yang telah ditutup. Saya ada hampir 14 ke 15 orang staf dan saya ada 12 orang vendor yang berniaga bersama-sama saya. Ini kedai tak cuma saya lagi, macam mana saya nak masuk dan macam mana saya nak bayar kos-kos, lagi-lagi sewa. Dan saya terpaksa mencari tempat baru untuk berniaga. Bayangkan, 12 orang vendor Melayu kita terpaksa cari tempat baru untuk berniaga dan 15 orang staf saya terpaksa buang hampir 70%. So sekarang saya perlu bermula semula berniaga dengan hanya 5 orang staf sahaja. Dahlah kita terpaksa tutup kedai. Daripada 15 orang staf, kita perlu kurang kepada 5 orang staf. Dan bila tak boleh dine in pula, kita terpaksa kurangkan lagi staf. So saya harap kerajaan prihatin terhadap kita semua owner-owner restoran di Kuala Terengganu ini. Kalau kita ikutkan sekarang ni kan boleh buat apa untuk COD dan benda tu tak mampu ke nak menampung kos-kos kita. Okey, bukan semua owner restoran boleh menukar bisnes yang sedia ada daripada dine-in kepada COD ataupun delivery. Sebab delivery sebenarnya bukan mudah juga untuk kita apply setiap part. Contohnya macam mana kita nak iklankan di media sosial, ada iklan yang berbayar, walaupun ada iklan yang percuma sekalipun, tapi bukan mudah untuk semua faham dan buat balik online punya channel dalam bisnes yang sedia ada. Cerita ringkasnya ataupun mudah cerita lah, orang kata kedai makan atau untuk memulihkan balik kedai makan di Terengganu, memang dine-in lah pilihan yang paling tepat. Dan kita berharap kerajaan dengar rinduan kita semua owner-owner restoran di Terengganu ini, sebab kita pun tak tahu berapa lama lagi kita boleh bertahan. Dan saya wakil kepada 100 owner kedai makan. Boleh bayangkan, itu 100 owner kedai makan. Seorang owner kedai makan ada lebih kurang 10 orang pekerja. Kalau 80% saja, kalau 20% saja sale yang kita dapat, macam mana kita nak tampung semua tu? Dan kita hampir 70% staff yang kita terpaksa buang, kan? So, jangan nak pergi cari kerja lain pun, kedai lain tutup juga. Kan? Kat mana sekarang ni? Tutupan saya lah. Poin ni. Alih hilang ni tak?
Assalamualaikum. Saya Muhammad Ali, mewakili Persatuan PR & Co ni, Terengganu Restoran & Co, ingin memohon jasa kerajaan untuk dine-in, membenarkan dine-in yang saya mewakili 100 orang pengusaha restoran. Sebab permohonan ini dibuat bukan kerana kita tidak kata mengikut apa yang saranan kerajaan. Cuma melihat kepada situasi ataupun keadaan yang kita tengok sekarang, kes COVID pun di Terengganu adalah antara nombor 2 yang paling kurang kadar jangkitan dia, yang paling kurang jumlah dia. Lebih-lebih lagi di Terengganu ni dia bukan jangkitan tu secara keseluruhan. Dia bertempat, mungkin daerah-daerah tertentu ataupun di mukim-mukim tertentu. Tetapi sekarang apa yang berlaku, kita menutup keseluruhan perniagaan restoran dan kedai makan, dan itu yang diorang telah pun ikut selama ni. Tetapi dengan situasi ataupun dengan tempoh yang begitu lama, perkara ini telah menyebabkan kerugian yang amat besar lah kepada pengusaha-pengusaha kedai makan. Sehingga berdasarkan maklumat yang diterima oleh semua pengusaha, boleh dikatakan 80% jualan telah pun jatuh. Jadi ada persoalan yang menyatakan bahawa walaupun tutup, pengusaha masih lagi boleh menjual secara online, boleh menjual secara kapal dan sebagainya. Tetapi kita melihat benda ni bukan satu option atau pilihan yang boleh diguna pakai oleh semua bisnes. Okay. Kalau bisnes mungkin makanan pagi itu orang akan beli bungkus. Tapi makanan tengah hari yang mana kadang-kadang orang keluar pergi keluar, dia tak ada tempat untuk dia makan. Jadi dia tidak akan membeli di kedai-kedai ataupun di restoran-restoran yang berada di kawasan-kawasan saja. Dan ada yang restoran yang tak bersedia untuk menghadapi delivery, macam-macam lah benda-benda tu semua. Jadi kita, walaupun kita kata macam mana pun, kita tengok pada fakta lah ataupun kita tengok pada angka, sekarang jualan daripada bisnes-bisnes restoran makanan yang daripada 100 ni mencecah sehari 45,000 punya pendapatan ataupun bayaran yang dibayar kepada 900 orang pekerja. PKP dikenakan, setelah disekat tidak boleh dine-in. Kalau jualan tu jatuh 30% boleh diterima lagi ataupun boleh diusahakan lagi. Tetapi bila dah jatuh sehingga 80% dan jatuh tu maksudnya pekerja tidak dapat dibayar, sewa tidak dapat dibayar, dan ada yang dah pun tutup. Ramai yang dah tutup bisnes, ramai yang dah terpaksa jual balik di tepi-tepi jalan. Jadi berdasarkan situasi sekarang, saya mewakili PR & Co memohon agar kerajaan melihat balik situasi terutama di negeri Terengganu ataupun di tempat-tempat yang kadar jangkitan COVID-nya kosong, tidak ada, ataupun kita sebab kebanyakan situasi ataupun jangkitan yang berlaku adalah daripada rentas negeri. Okay, orang daripada luar balik ke Terengganu ataupun Terengganu pergi keluar, dan tidak ada lagi setakat ini kluster daripada bisnes-bisnes restoran, kluster daripada makanan. Dan sepanjang perniagaan ataupun operasi bisnes restoran di Terengganu ni, daripada tahun lepas sejak SOP dilaksanakan, mereka sangat mengikuti SOP, dan ini diakui sendiri oleh TBRM di negeri Terengganu, dan mana mereka sangat berpuas hati dengan aturan ataupun SOP yang dijalankan oleh setiap restoran di sini. So itulah daripada saya memohon ataupun menggesa pihak kerajaan PKM untuk melihat balik restoran-restoran di Terengganu dan membenarkan mereka untuk dine-in sekurang-kurangnya dua orang satu meja. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Tak buat pengukuran pada mana tu? Pernah tak betul? Sebelum ni apa yang saya lihat, memang ada yang meluahkan rasa tu, cuma tidak secara press conference macam ni, sebab kita pun faham keadaan COVID sedang meningkat. Kita pun faham benda tu kita perlu ambil masa untuk berhenti operasi membawa orang masuk di kedai dan sebagainya. Tetapi bila satu tahap kita melihat kadar di Terengganu sudah pun menurun, di tempat-tempat tertentu tidak ada sebarang kes, tidak ada sebarang kluster. Jadi kenapa masih disekat bisnes-bisnes yang ataupun perniagaan-perniagaan ini? Kerana situasi yang lebih buruk berlaku kepada pekerja-pekerja, peniaga-peniaga, sehingga ada yang dah kata kereta dah pun kena tarik, rumah dah pun kena keluar. Jadi benda ni dah jadi sampai tahap dah tak boleh tahan lagi dah. Sebab itulah kita mengemukakan rayuan ini.
Saya daripada Ayam Geprek, saya Hilmi Pilih daripada Ayam Geprek. Saya ada 4 buah kedai dan 1 ofis. Pekerja saya lebih kurang ada dalam 40 orang sebelum PKP ni. So 3 kali dah kita kena tembak. PKP 1, PKP 2 dan PKP 3. So kita punya duit simpanan company pun sudah habis. Pekerja terpaksa dikurangkan daripada 40 orang sekarang ni tinggal dalam 20 ke 15 orang. So bila kita dah buang pekerja ni, apa yang kita terima daripada start adalah kita ni bermasalah apabila ada masalah lain seperti masalah keluarga, ada yang bercerai, ada yang kena tarik kereta. So masalah-masalah ni kadang-kadang kita sebagai pengusaha kedai makan tak perlu fikir, tapi kita pasti pun juga kena fikir masalah-masalah ni. Jadi saya rasa dengan kadar kes yang turun ni, lepas tu kadar jangkitan pula turun, lepas tu vaksin di Terengganu pun sudah meningkat, kita mohon kerajaan supaya buka dine-in 50% dahulu kalau tak boleh penuh. Jadi sekarang ni saya rasa rakyat sangat kritikal, perlu membantu untuk kita teruskan usaha untuk membantu pekerja lain. Cuba ni bagi satu gambaran. Memang orang kata peniaga ni memang sendak tahap lemah sebenarnya kali. Sebab peniaga ada buat pekerja rumah yang tarik semua tu. Cuba cerita keadaan tu sebenarnya. Memang kita memang tak orang kata nak nafas sikit je untuk boleh peniaga ni. Situasi memang sendak kan kita. Dengar dia? Situasi kita hari ni, pekerja-pekerja ini memang sangat sendat dah. Orang kata memang tak nafas dah nak peniaga balik. Sebab modal kita dah habis dah. Lepas tu kita akan patuh dengan SOP yang akan dibuat kalau dapat soal ni. Sekarang ni untuk kedai memang kita kadang-kadang kita pengusaha ni kita dah top up duit kita dan kita ada ambil langkah untuk buat loan dengan bank ataupun agensi untuk cover gaji pekerja supaya dia orang ada duit untuk makan. Kalau dibenarkan berniaga, macam mana dengan tahap SOP dia? Kita boleh pastikan ke akan patuh ke macam mana? Kita sendiri maklum yang Terengganu ni antara negeri yang patuh SOP. Pada saya, kalau kita tengok di Terengganu, kalau PKP pukul 8 memang dah senyap dah. Ya. Jadi orang Terengganu ni bagi saya ia memang antara orang yang patuh SOP. Kalau kita tengok kadar penurunan kes COVID ni di Terengganu antara negeri yang nombor 2 yang paling rendah dan antara jangkitan yang paling rendah nombor 2. Kita sebagai peniaga, kita nak jaga SOP macam mana? Saya rasa kita kena perlukan reserve satu staff untuk pantau SOP dan scan duduk depan, maknanya duduk depan, lepas tu untuk pantau SOP di kedai. Ataupun begini, sebelum ni pun kita pernah PKP juga, dah pernah 2 orang makan di kedai, kita tak ada isu. Kita nak jaga SOP. Sebelum ni kita dah 3 kali dah kita PKP. Kita dah 3 kali PKP. So benda ni bagi saya tak ada isu lah untuk kita buat operasi balik. Cuba sikit cerita sikit situasi kita di sebagai peniaga ni. Ada tak orang buang kerja ke? Pasal keluar macam nak bayarkan diri ke? Kita Jangan masuk tak mulut sikit. Padat sikit. Peniaga-peniaga ni kita nak ambil peniaga diri. Kita sekarang ni peniaga kita buat satu pinjaman yang lain untuk bantu untuk bayar gaji pekerja, untuk bayar sewa. Patutnya benda ni, loan ni tak boleh untuk bayar sewa dan pekerja. Loan ni untuk rolling modal. Jadi kita terpaksa ambil risiko ni untuk teruskan perniagaan kita. Kalau tak buat gitu, Kalau kita dah buat gitu, kita rasa kita terpaksa keluarlah daripada kedai dan kita terpaksa tutup kedai. Itu cara yang saya ambil sekarang ni. Sekarang ni saya bersama dengan Tuan J, salah seorang pengusaha di Nangan. Jadi kita nak menjelah pendapat dia berkaitan dengan apa yang berlaku sepanjang PKP sejak sebelum ni, macam mana dengan bisnes dan sebagainya, dan apa dia
pendapat untuk hari inilah. Adakah rasa benda ni boleh membantu ataupun Assalamualaikum. Saya Azmi Abidin daripada Ayam Geprek. Saya ada 4 buah kedai dan 40 orang pekerja sebelum ni lah. Jadi sekarang ni kita dah PKP kali yang ketiga. So kita sebagai usahawan ni kita dah 3 kali kena tembak. Jadi kali pertama kita habiskan kita punya duit syarikat tu. Kali kedua kita kena buangkan pekerja, kena kecilkan kos operasi syarikat. Kali ketiga ni kita ambil langkah untuk buat loan untuk cover semua overhead kita. Jadi dengan keadaan sekarang ni, kalau ikutkan kita punya kes pun dah turun. 3 indikator yang daripada kerajaan sarankan. Yang pertama, kes turun. Yang kedua, kadar jangkitan yang paling rendah. Yang ketiga, vaksin melebihi 10%. So pada saya, untuk makan di kedai 50% ni di pasar 2 saya rasa dah boleh dibenarkan. Kalau nak dibandingkan daripada pasar 3, kita tengok SOP di pasar 3 tu, dia dah boleh kata ada error kan? Okey, jangan boleh melancong tu. Ada melancong. So pasar ketiga ni adalah untuk family. Maknanya 4 orang satu meja keseluruhan sebab dia dah buka semua. So pasal yang kedua ni adalah saya rasa waktu yang terbaik untuk kita makan 2 orang di kedai. dia sebab tu yang macam perlukan daging. Sekarang ni kan dah boleh buka kedai tak kecil kan. Dan kerajaan pun dah pasal ni dah boleh buka sampai malam. So adakah benda tu masih lagi tidak dapat menampung? Tak dapat menampung sebab untuk COD saya rasa 5% je ada. Itu pun kalau ada orang membeli. 5% saja COD. Itu pun kalau ada. Itu pun kalau buat marketing. Jadi ada juga yang tak pandai buat marketing ataupun tak tahu buat marketing. Jadi untuk dine-in untuk 2 orang ni saya rasa diperlukan banyak alternatif dengan keadaan semasa. Sekurang-kurangnya boleh beroperasi dan sekurang-kurangnya boleh satu meja 2 orang. 2 orang sekurang-kurangnya. Lagipun kita tengok, kalau kita tengok orang pergi dekat buku ni, kadang-kadang dia orang pun makan 2 orang kok. Satu syarikat tu kadang-kadang dia orang makan satu api kan. Yang keluar sekarang ni pun adalah orang-orang yang bekerja sahaja, orang yang nak berjalan-jalan tu kurang orang tua. So ada tak cadangan macam kalau katakanlah kita buat dine-in ni, okey, memang kita ada SOP, tapi antara ni mungkin kita boleh letak peraturan di kedai-kedai tu yang mana orang daripada luar daerah, luar kawasan tak boleh masuk ke tuan ni. Ada cadangan. Sebab sekarang kalau kita tengok di macam sekarang kita di Kuala Terengganu untuk kes sehari kalau tak silap ada 1-2 kes kot. Jadi tak banyak lah, benda tu bukan satu kluster yang besar, satu tangga jangkitan yang tinggi. Jadi ataupun mungkin ada kawasan-kawasan yang tak ada langsung kosong. So kita nak cadangkan supaya benda ni dibuka. Tapi apa yang merisaukan sesetengah orang, kalau kedai itu dibuka, nanti orang daripada luar datang duduk. Kalau kita tengok itu di Terengganu ni adalah kes tentang negeri yang di Terengganu. Jadi saya rasa pihak BKN dan BKN saya rasa perlu buat memperketatkan nak masuk ke Terengganu ataupun nak keluar ke Terengganu, sama ada nak buat swab test nak masuk Terengganu ataupun lori sahaja yang boleh masuk Terengganu supaya orang di Terengganu ni boleh lancar beroperasi lagi. Dan yelah kadang-kadang benda ni bukan masalah ekonomi saja dan kesihatan kan. Bila dah tak ada duit macam-macam boleh dapat rompakan, kemudian kedai. So sekarang ni, sebelum ni ada 4 cawangan, lepas tu 5 orang bekerja. Dan sekarang ni sejak 3 ni apa yang berlaku? Sekarang ni kita terpaksa walaupun rugi kita boleh deal dengan staff. Kalau benda ni kalau tak dapat untung, benda ni kerja pun diorang pun juga okey. Masih berjalan. Sebab diorang memang Dia faham situasi. dia faham situasi. Jadi memang tak boleh cover lah. Tak lepas. Memang tak lepas. Kalau lepas kita tak ada suara. Kalau lepas semua gaji lepas, kita overhead lepas, kita takkan bersuara sebab kita faham. Dia benda ni penyakit tak boleh dapat penyakit yang bahagia benda ni. Dengan penurunan ni, tapi kita kesa untuk buka balik sektor kita makan ni untuk daging
sekurangnya 50% tak ada. Jadi sekarang ni kita hari ini bersama dengan pihak media dalam ramai pengusaha-pengusaha dalam satuan sebelum cerita sikit macam apa yang berlaku kepada kawan-kawan lain, ahli-ahli satuan lain, macam mana situasi dia. Saya tengok keadaan dia orang ni ada yang mengadu kereta tak boleh tarik, ada juga yang dah jual aset dia orang dan ada juga yang ada masalah keluarga. Jadi itulah kadang-kadang benda ni betul, benda ni bahaya, tapi ada lagi benda yang akan bahaya bila benda ni berlarutan. Baik, so saya rasa itu saja dah memang dah jelas yang mana pengusaha-pengusaha restoran, peniaga makanan amat memerlukan peraturan ataupun support daripada pihak kerajaan, bukan dari segi bantuan dan sebagainya, sebaliknya membenarkan dine-in sekurang-kurangnya untuk 2 orang kan. So itu yang diminta ataupun itu yang digesa oleh para Sarawak, para peniaga-peniaga. Okey, terima kasih.